mungkin dah belajar tapi tak beberapa mahir lah buat matrik ni. Jadi Alhamdulillah, sebelum mula kelas tu secara spontan saya kata why not, sementara tunggu pelajar ni saya kata bagilah sikit motivasi pada anak-anak ni. Jadi saya pun start lah dalam 20 minit tu. Jadi dapatlah saya berkongsi pengalaman saya waktu ambil SPM tahun 1965. Dan daripada situ saya berfikir why not kalau sesi ini diteruskan. Jadi Alhamdulillah sahabat saya seorang peguam so kalau Cikgu Hafizul nak dapatkan pesuruh sumpah dekat sini je, dekat apa nama tempat ni Cik Asyadi? Puncak Alam. Puncak Alam. Boleh. Saya buat momen sewa Cuma bangunan tu nak kena buat. Cuma waktu PKP ni boleh ke? Itulah. belum dapat apa? Dia punya job apa tu lagi. Boleh call. Job lawyer apa-apalah yang berkenaan legal firm ni, legal and action ke apa je. Dengan legal Berkaitan legal. Stamping kan. Jadi Alhamdulillah malam ni kita pilih satu tajuk. Saya namakan sesi ni Ambitious Talk. Ambitious ni kalau kita rujuk, saya tak tahulah, saya pun tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar Ambitious Talk ni. Selalu career talk, selalu apa. Ambitious Talk ni pelik sikit. Saya saja je cari nama-nama yang pelik-pelik ni, yang tak pernah dengar. Ambitious ni kalau buka kamus bahasa Inggeris bermaksud orang kata passionate and desire to be succeed. Maknanya bersungguh-sungguh nak berjaya. Jadi dia bahasa perkataan ambition lah, ambition. So, bila tukar kepada ambitious ni dia jadi lebih cikgu bahasa Inggeris ni, Cikgu Hafizul. Macam mana dia maksudnya dia lebih lebih strong lah. Intense, more intense. Dia punya target tu keazaman yang tinggi lah, ambitious. Keazaman yang tinggi, ya. Tapi kena ke ambitious talk dia, kena ke? pelik sikit lah bunyi dia. Tapi memang benda pelik tu kadang-kadang jadi sesuatu yang mudah, orang kata apa, unik lah daripada lain. Benda yang biasa kita sebut career talk dan sebagainya biasa-biasa. So saya sengaja cari benda-benda yang lain, benda lain. So dah adalah 120, semakin meningkat ni, 120 peserta ataupun pelajar-pelajar yang dah join. Okey, so tanpa buang masa sebab kita ada 15 minit lagi. Sebab malam ni Cik Asyadi kita ada kelas untuk Cikgu Hafizul akan mengajar bahasa Inggeris, dan ada subjek-subjek lain, PT3 dan Form 4. Jadi pada malam ni, sebelum saya serahkan kepada penceramah kita Cik Asyadi, mungkin boleh share sikit lah latar belakang, pengalaman dan sebagainya. Dan ada 3 area yang kita akan sentuh pada malam ni. Satu, saya seorang peguam. Best ke jadi peguam ni? Itu satulah. And then yang kedua, mungkin boleh share sikit waktu belajar dulu kat universiti di UIA masa ambil peguam, bukan saja ambil civil tapi buat double degree, civil and syariah. Hebat ni. Dan ada diploma praktis pula in orang kata apa, dari segi syariah law ni. Jadi macam mana dia punya apa tu, motivasi dan azam tu. Dan of course lah yang ketiga, walaupun Cik Asyadi adalah daripada sekolah KIK ataupun Kolej Islam Kelang, tapi untuk menjadi pelajar berjaya ni dia bukan soal sekolah MRSM ke, masuk SBP ke atau sekolah biasa, tapi ramai je yang sekolah biasa-biasa, ramai je yang sekolah agama rakyat, ramai yang ambil SPM 2-3 kali pun tapi hari ni berjaya dan sangat luar biasa kejayaannya. Jadi benda orang kata dari segi motivasi ni dia bukan sebab kerana sekolah membantu, kita berada dalam environment dan sebagainya, tapi motivasi itu adalah dari dalam kita. So tanpa membuang masa, saya teruskan kepada penceramah kita Encik Asyadi Saiman untuk berkongsi pada pelajar-pelajar kita. Silakan. Sebelum tu Cik Osman, dia kata penceramah kita nak ambil masa lebih sikit pun saya tak ada masalah. Okay. Mungkin ada soalan daripada pelajar ke kan? Kita akan buka nanti Q&A nanti. Lebih pukul 9 pun tak apa kan? Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Cikgu Azman, Cikgu Hafizul Ya. Okey, dan anak-anak pelajar semua, saya difahamkan bahawa ini kesemua adalah anak-anak didik di Akademik Gading Cikgu Azman, betul Ya, betul. Betul Alhamdulillah. So saya tengok sini lebih kurang 133 tolak kita lebih kurang 131 orang lah pelajar yang bakal menduduki SPM tahun depan. Betul Cikgu Azman? Betul. Ya, okey. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya nak panggil apa anak-anak ni? Ni pakcik ke? Abang. Apa? Okey, so panggil uncle boleh Boleh cikgu Boleh. Boleh uncle lah So uncle merupakan pelajar menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad Melaka dan seterusnya melanjutkan pelajaran tingkatan 4 Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang. Dulu dipanggil KIK cikgu Kolej Islam Kelang. Sekarang dipanggil Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang. Kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang undang-undang dan seterusnya diterima masuk sebagai seorang peguam bela dan peguam cara pada tahun 2003 Cikgu Azman dan peguam syar'i pada tahun 2011 lebih kurang. Peguam syar'i di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, peguam syar'i di Negeri Selangor dan juga peguam syar'i di Negeri Melaka. So untuk sesi pada hari ini saya difahamkan adalah sesi untuk memberi satu tips ataupun petua untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM pada tahun depan. So sebelum tu Cikgu Azman Cikgu Azman? Ya. Ada format ke? Soalan Q&A berapa talk berapa minit? Soalan macam mana? Tak apa, itu boleh buat sesi terakhir lah nanti. Sesi terakhir, okey. Saya lebih suka ada interaksi antara pelajar Mungkin antara pelajar ni ada nak tanya soalan apa-apa berkenaan dengan tips dan sebagainya, boleh tanya, saya tak ada masalah. Saya lebih suka interaksi dua hala lah. So secara ringkasnya saya boleh kongsikan di sini ialah tips belajar yang paling penting adalah pertama adalah persediaan, preparation. Okay. Preparation ni maksudnya ialah kita bersedia. Okay, itu adalah tips yang pertama. So sekarang ni kita katakan bahawa SPM tahun depan dijangkakan bulan 2 cikgu 2 atau 3? Bulan Mac. Bulan Mac, bulan 3. Okey, sekarang ni kita punya preparation sebelum bulan Mac ada lebih kurang dalam tak sampai 1 tahun. Okey, apakah preparation anak-anak pelajar sekalian? So tips yang saya boleh kongsikan di sini lah semasa saya belajar di universiti ataupun belajar di sekolah menengah dulu. Pertama sekali adalah preparation, bagaimana ialah kita prepare minta maaf, ni ada pelajar tolong stop sharing ada kenapa sharing minta jangan sharing apa-apa Mungkin tak sengaja. Mungkin tak sengaja tu. Jangan sharing apa-apa Okey, thank you. Okay, teruskan. Okey, boleh cikgu Okey, preparation tadi Okey, tips yang pertama yang saya berkongsikan adalah how we want to prepare ourselves. Boleh cakap English Hello? Suara? Boleh campur. Cakap bahasa Arab pun boleh. Ada pelajar tahfiz pun ada dalam ni. Okey. So pertama sekali adalah kita prepare apa yang kita ingin hadapi di dalam peperiksaan nanti. So apa yang tips yang saya boleh kongsikan ialah semasa di universiti. Okey, semester di universiti kita ada, biasanya dalam satu tahun kita ada 2 semester. Semester pertama dan semester kedua.
So semester pertama biasanya ialah kita akan dapat satu outline, kita akan dapat satu dipanggil apakah subjek mata pelajaran yang kita akan belajar sepanjang tahun semester tersebut, semester pertama. Okey. So pada awal setiap semester apa yang saya buat ialah saya prepare untuk before the end of the semester, iaitu peperiksaan, before the final exam. So apa yang saya buat ialah minggu pertama ataupun minggu kedua saya dah prepare apakah bentuk-bentuk soalan peperiksaan di hujung semester yang akan saya hadapi. Faham cikgu Nampak tak boleh faham tak? Okey. Boleh Cikgu Azman Ya, teruskan. Okey. So apa yang saya buat ialah pada minggu pertama dan minggu kedua semester saya akan pergi ke perpustakaan, ke library di situ di Universiti Islam Antarabangsa. So saya akan photostate ke semua soalan-soalan tahun-tahun lepas. Contohnya 5 tahun sebelum itu, 7 tahun ataupun 4 tahun. Soalan-soalan. Contohnya subjek, kita belajar undang-undang sebagai contoh. Kita belajar subjek berkenaan dengan Malaysian legal system contoh. Sistem perundangan Malaysia. So saya akan fotokopi soalan-soalan, contoh-contoh soalan 4 tahun kebelakangan sebelum itu. Dan saya akan compilekan dan saya akan balik dan saya tengok soalan-soalan tersebut. Faham So lepas tu saya akan buat nota berdasarkan kepada soalan tersebut. Okey, dapat di situ belajar So sekarang ni apa yang saya nak kongsikan ialah sekarang ni kita dah tahu kita akan SPM tahun depan adalah dalam bulan 3. So tips yang boleh pelajar ambil di sini ialah kita kena prepare subjek apa. Contoh kita subjek sejarah sebagai contoh, saya beri satu contoh. Subjek sejarah. Okey, kita fokus. Apakah contoh-contoh soalan 5 tahun lepas ataupun 6 tahun atau 10 tahun lepas? Kita boleh Google di dalam internet, mungkin ada contoh-contoh soalan SPM yang tahun lepas ataupun di dalam buku banyak buku saya rasa yang ada dicetak contoh-contoh soalan tahun-tahun lepas punya soalan. So kita fokus kat situ. Apakah pattern dia? Apakah pattern bentuk soalan-soalan tahun lepas tu, sejarah ke matematik ke sains dan sebagainya. Okey, daripada situ kita buat latihan di situ. Soalan mungkin berbeza, setiap tahun soalan adalah berbeza Contohnya tahun lepas mungkin berbeza dengan tahun sebelumnya. Tetapi pattern ataupun gaya, faham maksud saya? Pattern atau gaya soalan tu lebih kurang sama. Faham tak? So apa yang pelajar kena fokus di sini ialah kita fahami the pattern soalan. Maknanya kita tak perlu baca satu buku. Kalau kita nak baca satu buku, kita mungkin tak sempat ataupun kita tak ada masa. Satu subjek tu banyak dia punya subtopik dia Tapi kita fokus pada soalan-soalan. Maknanya preparation kita, persediaan kita ialah pada peringkat awal ni lah kita fotokopi. Kita copy dengan soalan-soalan 5 tahun lepas, kita baca, kita buat latihan berdasarkan soalan per soalan. Dan kita mahirkan kat situ. Dan itulah tips yang saya gunakan semasa belajar di universiti dan saya rasa boleh digunakan ataupun di-apply untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM pada tahun akan datang. Maknanya kita tak perlu terlalu tumpu kepada subjek. Saya faham kita punya sistem pelajaran sekarang inilah kita subjek by subjek. Then after that kita akan ada trial, peperiksaan percubaan. Lepas tu baru kita alami peperiksaan yang sebenar. Tapi apa salahnya kita terus fokus pada peperiksaan, kita tengok pattern-pattern soalan dan kita belajar berdasarkan kepada pattern soalan yang telah ditanya tahun-tahun lepas. Faham Maksudnya contoh soalan matematik, algebra contoh. Okey, kita tengok pattern soalan dia macam mana. Soalan bahasa Inggeris, apakah bentuk-bentuk karangan ataupun esei yang keluar 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, 7 tahun lepas. So kita kaji pattern dia. Dan kita fokus buat latihan berdasarkan kepada pattern tersebut. So kita dah jimat masa kat situ. Faham Faham cikgu Itulah antara tips yang saya boleh kongsikan lah. Saya bagi satu tips je lah. Okey cikgu Encik Syadi ada pelajar angkat tangan ni. Dia guna sebab kita ada Google Meet punya hand raise ni. Okey. Daripada Syuk 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 Arwah dengan Snow Shelly ni. Okey, nak tanya soalan ke?
Dengan I know Everest, boleh tanya soalan? Silakan. Oh, sila. Ke tertekan ni? Saya nak tanya Silakan. saya nak tanya macam mana kan mula-mula nak macam mana ke nak cakap kan ambil soalan daripada 10 tahun ke 5 tahun lepas tu kan. Macam mana kita nak macam mana kita nak tahu soalan tu daripada soalan tu Sumber yang dah dia, lama apa semua. Sumber dia. Okey. Saya rasa soalan ni Cikgu Azman boleh jawab kot sumber dia. Sebab masa saya belajar di universiti, saya punya sumber adalah perpustakaan. So untuk yang SPM ni saya rasa Cikgu Azman tahu jawapan dia, sumber mana soalan-soalan 10 tahun lepas, mungkin di dalam buku. Saya tak salah saya buku sebelum ada satu buku terbitan cerdik tak salah saya Cikgu Azman yang diberi kebenaran oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk compile soalan-soalan sebelum ini, ataupun di dalam internet tak salah saya pun ada di dalam, tapi saya tak sure sama ada kita boleh access benda tu atau tidak. Tapi saya rasa ada. Cikgu Azman mungkin boleh bagi jawapan lah. Saya ambil masa sikit je. Dia silibus KSSM yang baru ni formula ataupun kaedah dia berbeza sedikit lah. Tapi model ataupun skop soalan tu kita kena lihat kepada yang latest punya silibus. Itu memang cikgu-cikgu akan berikan. Tapi tak salah kalau kata kita boleh ulang kaji balik modul-modul yang lepas 5 tahun, sebab kandungan dia lebih kurang. Cuma ada topik-topik baru lah. Macam sekarang SPM matematik ni Cik Syadi, saya pun bila semak-semak balik ada matematik insurans, matematik percukaian, sekarang punya silibus yang bawah KSSM ni. Macam sejarah macam mana Cikgu Hafizul? Saya ingat ketas 3 dah tak ada dah kan? Okey, macam ni pelajar KSSM. Kena off satu lagi kot. Okay. Memandangkan silibus baru adalah silibus yang agak mencabar bagi saya sebab kebanyakan topik-topik baru dimasukkan dan kalau kita buat perbandingan dengan silibus lama, sebenarnya ada setengah subjek lah yang memerlukan satu rombakan perubahan secara besar-besaran, terutamanya untuk subjek sejarah dan saya lihat terutama sejarah lah. Saya tak pasti untuk sains macam mana. Jadi kat sini tips saya, andai katalah kalau setengah subjek tersebut kamu tak dapat nak akses soalan tahun lepas, sebenarnya yang paling penting lah kamu kena ada koleksi bank soalan. Koleksi bank soalan maksudnya jumlah soalan yang banyak dan ada skema jawapan yang kamu boleh jadikan dia sebagai alternatif sumber rujukan. Yang paling penting nota terbaiklah nota yang kamu pernah lihat soalannya macam mana dan macam mana jawapan dipersembahkan. Itulah antara kaedah alternatif terbaik macam nak ulang kaji selain semata-mata bergantung pada buku rujukan ataupun buku teks. Okey, harap boleh membantulah. Okey, soalan lain kalau ada? Macam okey, saya nak tanya soalan pada Cik Syadi. Macam pelajar-pelajar sekarang ni dalam keadaan mencabarlah dengan PKP-nya, dengan kelas PDPR-nya. Jadi suatu keadaan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah moden manusia. Tapi bukan dalam sektor pendidikan lah. Kita macam kita pun sebagai pekerja, peniaga, Cik Syadi sendiri adalah seorang usahawan. Mahkamah ditutup, banyak agensi ditutup dan sebagainya. Jadi itu cabaran bagi ni. Tapi pelajar sudah tentu kekangan dan cabaran. Jadi macam mana untuk nak jadikan kita ni kuat? Nak jadikan kita ni jangan jadikan halangan cabaran ini menggugat persediaan kita menghadapi peperiksaan. Dan sudah pasti zaman kita pun ada. Mungkin mungkin boleh share. Apa tips? Okey. Cabaran Cikgu Azman dan Cikgu Hafizul saya setuju dengan pandangan Cikgu Hafizul tadi. Saya sentuh sikit berkenaan dengan bank soalan. Itu yang saya maksudkan, bank soalan dan bagaimana kita persembahkan. So kita gunakan buku rujukan tu sebagai alternatif untuk kita mencatat apakah
soalan dan jawapan yang terbaik yang kita ingin persembahkan. Maknanya pattern soalan tu kita dah faham dan pattern jawapan tu. Okey. Okey, menyentuh kepada cabaran pandemik sekarang ini, kita tahu bahawa belajar dalam sistem yang baru ni, PDPR dengan online sistem Maya ni, ada banyak kekangan. Kita faham ada yang kekurangan akses, ada yang macam-macam cabaran. Tetapi yang penting adalah cabaran yang terpenting sebenarnya adalah cabaran untuk kita melawan emosi kita, sifat kita. Sifat utama untuk belajar ni adalah pertama ada sifat malas. Itu pelajar-pelajar sekalian. Pertama sekali adalah untuk kita melawan untuk sifat malas tu. Itu adalah cabaran yang pertama, bukan cabaran dari segi internet, masalah tu mungkin cabaran, tapi pada masa saya adalah yang utama cabaran sekali adalah cabaran diri kita sendiri, iaitu cabaran sikap untuk lindungi daripada sifat malas. So macam mana untuk melindungi daripada sifat malas? Dia ada banyak cara lah, ada banyak tips lah. Antaranya yang saya boleh kongsikan adalah pertama adalah 5S. Saya kongsikan 5S. S yang pertama adalah kita kena jaga kita punya, S yang pertama adalah solat. Solat ni maksudnya semayang lah untuk orang yang beragama Islam lah. Kita kena jaga hubungan kita dengan Tuhan. S yang pertama. Yang kedua adalah silaturahim. Jaga hubungan dengan keluarga, dengan cikgu, dengan rakan-rakan, jaga bahasa, pertuturan dan sebagainya. Itu S yang kedua. S yang ketiga adalah kita kena sabar. Okey, belajar ni kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh. Dia kena macam mana cabaran pun kena sabar. Itu tips yang S yang ketiga. Dan S yang keempat adalah kita kena syukur. Syukur maksudnya kita terima kekurangan yang ada. Mungkin ada setengahnya belajar susah, tak ada laptop, tak ada tab dan sebagainya. Tapi kita bersyukur apa yang ada, buku ada, kita belajar. Janji kita rajin belajar. Tak semestinya kalau tak ada tab, tak ada laptop, kita tak boleh belajar. Apa yang ada kita bersyukur dan kita teruskan usaha untuk belajar. Dan yang kelima, S yang kelima adalah belajar ni kena ada sistem. Cikgu Azman, sistem ni mana strategi. Okey, kita lihat ramai orang yang berjaya ni sebenarnya dia belajar, kita nak katakan belajar rajin, usaha memang itu adalah satu faktor, tetapi yang penting dia ada sistem, ada strategi dia. Macam mana dia boleh dapat A, macam mana dia boleh score A. Kalau kita tanya kepada pelajar-pelajar yang baru ni yang dapat A+, Cikgu Azman, ramai yang dapat A+. Okey, so kita kena tengok, kena kaji strategi. Apakah strategi dia, macam mana dia boleh dapat A yang banyak strategi dia. Itu yang saya beritahu tadi. Tips yang pertama adalah kita kaji bentuk-bentuk soalan, pattern soalan, bank soalan, dan kita prepare jawapan. Itu adalah salah satu cara yang saya boleh kongsi yang saya gunakan semasa belajar di universiti lah. Sebab kita kena faham masa saya belajar dulu undang-undang, kita punya buku tebal-tebal. Kalau pelajar, anak-anak pelajar belajar sejarah, contoh subjek sejarah sajalah, buku tebal-tebal, bukan satu buku, banyak buku. So kita dalam masa semester kita ada juga 4 atau 3 bulan. So kita nak study satu buku pun ambil masa. So maksudnya kita kena ada strategi belajar yang betul lah. Itu salah satu strategi saya lah, saya simpan soalan, bank soalan, pattern soalan, saya kaji pattern soalan. So bila soalan tu keluar sebiji sama dengan apa yang saya prepare, so kita rasa happy lah, kita boleh jawab. Okey, teman-teman, ada soalan? Cikgu, suara cikgu. Okey, terima kasih pada Encik Ashadi atas perkongsian yang disampaikan. Moga bermanfaat pada pelajar-pelajar.